RBC diperkenalkan untuk usahawan-usahawan membangunkan perniagaan mereka. Peluang ini sepatutnya diambil kesempatan oleh penduduk luar bandar. Saya percaya belia luar bandar boleh berjaya, dan kalau mereka berjaya, bukan sahaja mereka berjaya, tetapi persekitaran desa mereka juga akan berjaya. Sejak dilancarkan pada tahun 2010 oleh Perdana Menteri Malaysia, program transformasi kerajaan telah membawa kesan pembangunan yang telah pun dapat dinikmati oleh rakyat. Salah satu bidang yang diberi fokus utama ialah pembangunan usahawan belia luar bandar di bawah program Rural Business Challenge (RBC). Program RBC kini telah memasuki tahun keempat penganjurannya. Pemenang RBC bakal memperoleh hadiah lumayan berupa geran perniagaan bernilai RM300,000 sehingga RM2 juta bergantung kepada keperluan projek. Kejayaan peserta RBC yang lalu menjadi pembakar semangat kepada para peserta baru yang ingin mengikuti jejak langkah pemenang dalam memajukan perniagaan masing-masing. Iltizam ini dapat dilihat melalui ratusan penyertaan yang diterima melalui pos mahupun yang dihantar terus ke kaunter KKLW sejak penyertaan mula dibuka pada 1 April 2015. RBC dah masuk 4 tahun dah, dan selepas 4 tahun kita dah ada lebih kurang 54 pemenang. Jadi jangan lupa untuk menyertai kami sekarang dan juga untuk tahun-tahun yang akan datang. RBC 2015 masih mengekalkan format pemilihan yang ketat di mana penyertaan yang dihantar perlu melalui 5 peringkat penilaian yang teliti. Kita nak lihat dia punya anjuran kewangan yang lebih realistik, lebih unik, kreatif dan juga praktikal untuk kita laksanakan. Kita nak tengok juga apakah sumbangan kepada masyarakat desa tersebut. Apa yang boleh ditawarkan kepada umum, bukan setakat kepada PKS atau perniagaan, tapi juga dalam bentuk ekonomi dan sosial lah. Penyertaan yang berjaya melepasi 3 peringkat tapisan akan disenarai pendek untuk penilaian keempat iaitu lawatan tapak. Nadiku, degup kencang jiwaku, takkan goyang keringat kudrat membasahi. Melalui tinjauan yang dijalankan di setiap premis yang terletak di serata Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak ini, pegawai KKLW dapat menilai potensi dan pengembangan perniagaan yang dipertandingkan. Ku berdoa padamu Tuhan, beri kekuatan tiada tandingan. Ku berdoa dengan nafasku hela, ku lihat cahaya dunia baru, revolusiku. Para penilai sekali lagi bermesyuarat bagi memuktamadkan nama 30 peserta yang layak melangkah ke peringkat akhir RBC 2015. Seawal pagi lagi, seramai 30 orang finalis telah berkumpul di perkarangan KKLW untuk melalui peringkat penilaian terakhir. Mereka kemudiannya dibawa menaiki bas menuju ke lokasi temuduga. Perjalanan selama 5 jam telah membawa para finalis ke terminal feri Kuala Perlis
Dari sana mereka telah dibawa menaiki feri ke Pulau Langkawi. Alhamdulillah, saya begitu teruja dan semestinya saya begitu bangga kerana kami 30 ni antara yang terbaik daripada kalangan yang terbaik. Saya betul-betul teruja dalam perjalanan kali ini ke Pulau Langkawi kerana ia amat signifikasi dengan hidup saya kerana di sini yang tempat saya berbulan madu. Langkawi, kami datang! RBC 2015. Meskipun emosi para peserta bercampur baur, namun yang pasti tujuan mereka hanya satu, iaitu untuk memenangi geran perniagaan yang bakal mengubah masa depan perniagaan masing-masing. Rasa penat seakan hilang apabila ketibaan mereka disambut meriah dengan iringan muzik oleh penduduk Desa Lestari, Kampung Kili. Finalis kemudiannya diberi taklimat ringkas tentang sesi temuduga yang akan dijalankan esok. Pada malam yang sama, mereka turut diminta untuk mencabut undi. Angka yang tertera pada bola undi akan mewakili nombor giliran bagi proses temuduga paling getir yang bakal menyerlahkan skil keusahawanan masing-masing. Malam semakin berlabuh. Misi hari pertama telah berjaya dilengkapkan. Sebelum beristirahat, para finalis telah memanfaatkan masa yang bersisa untuk membuat persiapan terakhir sebelum berdepan dengan barisan juri profesional yang bakal mencabar akal peserta. Inilah dia barisan 30 orang finalis yang telah berjaya meyakinkan panel juri untuk sampai ke peringkat ini. Hujan renyai yang membasahi bumi Pulau Legenda mengiringi pagi yang paling genting bagi para finalis. Pembentangan kertas kerja yang meyakinkan oleh finalis pertama telah meletakkan tanda aras yang tinggi untuk ditandingi oleh peserta lain. Namun semangat juang yang menjulang telah ditunjukkan oleh setiap finalis berikutnya melalui pembentangan rancangan perniagaan yang cukup teliti dan mengambil kira setiap aspek yang disyaratkan oleh pengunjung. Debaran yang dirasai sementara menunggu giliran untuk ditemuduga menjadi azimat kepada mereka untuk membina keyakinan diri. Sementara itu, para finalis yang telah selesai ditemuduga atau akan ditemuduga pada keesokan harinya mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti riadah yang disediakan. Peluang ini digunakan oleh mereka untuk merehatkan diri di Air Hangat Village. Pertama kali berada di kolam air panas Langkawi bersama kawan-kawan yang mana telah selesai buat presentation pagi tadi. Belum present lagi, jadi mungkin datang sini boleh mengurangkan saya punya masuk ke tang ke gemuruh ke. Sebahagian lagi rakan seperjuangan
masih menahan debar untuk meyakinkan panel juri yang arif dan berpengetahuan luas. Okey, sekarang ni kami dah sampai ke Pantai Jenang, baru habis presentation. Sangat happy dan nak lepaskan stres semua, boleh santai-santai kat sini. Setelah berjuang habis-habisan di sebelah siang, waktu malam diisi dengan aktiviti riadah di sekitar Pantai Cenang. Jagung terbaik Langkawi. Pagi yang tenang di hari ketiga tidak dapat menyembunyikan ketegangan yang dirasai oleh para finalis. Mereka berusaha melontarkan segala idea berinovasi dan mempamerkan kelebihan perniagaan yang dipertandingkan. Para finalis juga berusaha untuk menambat hati panel penemuduga melalui jawapan-jawapan bernas yang diberikan bagi setiap soalan yang diajukan. Kelegaan dan keriangan jelas terpancar pada wajah-wajah kesemua peserta yang telah berjaya menyelesaikan sesi temuduga. Mereka kemudiannya menaiki bot menyusuri sungai menuju ke beberapa lokasi menarik seperti menikmati keindahan Gua Kelawar. Menjelajah Gua Buaya dengan menaiki bot. Memberi makan helang. Melawati sangkar ikan. Dan bermandi-manda. Pada sebelah malamnya, para peserta dijamu dengan hidangan lebih istimewa. Peluang ini diambil untuk mereka saling berkenalan dengan lebih rapat dan sekaligus dapat membina hubungan perniagaan. Terima kasih. Mentari yang menyinar terang pada hari keempat menandakan telah berakhirnya sesi temuduga RBC 2015. Para peserta berkumpul untuk kali terakhir sebagai sebuah keluarga usahawan besar sebelum bertolak balik ke Putrajaya. Amat sedih lah sebab nak berpisah dengan, bukan setakat kata mereka ni kawan dan macam saudara kita. Masa itu begitu pendek, tetapi insya-Allah kepada kawan-kawan yang lain kita akan berjumpa lagi. Jumpa lagi. Sekembalinya ke Putrajaya, barisan panel juri membentangkan hasil temuduga kepada Menteri KKLW bagi menentukan pemenang. Setiap perniagaan yang dipertandingkan ternyata mempunyai daya saing yang tinggi beserta misi dan visi yang cukup jelas. Hari penentu akhirnya menjelang tiba. Kesemua finalis RBC 2015 diketemukan sekali lagi di tapak Karnival Usahawan Desa Putrajaya pada 3 September 2015. Majlis yang diatur serba meriah ini telah dihadiri oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak yang kemudiannya telah merasmikan majlis. Majlis telah sampai ke puncak apabila nama 8 orang peserta telah diumumkan sebagai pemenang RBC Harapan yang berjaya membawa pulang RM300,000 setiap seorang.
Dan saya akan laksanakan amanah ini dengan baik dan memberi impak dan kesan kepada masyarakat di kampung saya, insyaAllah. Syukur Alhamdulillah dengan kemenangan ni lah. Saya tidak dapat apa yang saya mau, sekurang-kurangnya saya boleh dapat untuk pusingan modal. Alhamdulillah dapat 300,000 pun dah sangat bersyukur. Kamilah RBC Harapan! Seterusnya nama 12 orang pemenang bagi RBC Jaya yang mendapat geran perniagaan bernilai RM750,000 diumumkan. Sedih dan gembira bercampurlah. Tak sangka boleh dapat menang. Syukur sangat-sangat kepada Allah SWT di atas kejayaan ini. Terima kasih kepada RBC, KKLW. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ingin sampaikan kepada RBC dan juga KKLW serta isteri dan juga ahli keluarga. Nilai ini bukannya nilai yang dah diberikan kepada kita, tapi nilai yang kita dipertanggungjawabkan untuk membangunkan projek yang kita nak buat KPI yang cukup tinggi. Debaran yang memuncak akhirnya terlerai apabila nama 3 orang pemenang RBC Cemerlang diumumkan. Gembira hari ini, tak boleh nak kata apa kerana mendapat geran 1 juta. Terima kasih KKLW, RBC terbaik. 2 orang darinya menerima geran perniagaan bernilai RM1 juta. Terima kasih saya kepada kerajaan, terutamanya pihak KKLW kerana memberi peluang pada saya dengan kemenangan ini. Manakala seorang lagi usahawan muda telah dinobatkan sebagai pemenang utama geran perniagaan bernilai RM1.5 juta. Terima kasih kepada RBC dan juga KKLW kerana memberikan saya kepercayaan dan juga memilih saya sebagai pemenang. Kemenangan ini sebenarnya satu amanah kepada saya untuk saya meneruskan perjuangan ini membela nasib mereka yang berada di luar bandar. Kamilah RBC Cemerlang!